أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama untuk memohon taufik dan hidayah. Mudah-mudahan dikekalkan kita dengan taufik dan hidayah, dikurniakan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah dengan keberkatan Rasulullah kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah basyiran wa nadhiran wa ilayhi hisab wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba Allah sekalian, sama-sama kita bertakwa kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan ialah takwa kepada Allah semata-mata. Sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal kamu dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama ini dikurniakan oleh Allah sebagai nilai dan tanda alamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bukannya dinilai sebagai tanda dan alamat orang-orang yang berhakka kepada Allah, orang-orang yang keras kepalanya, keras hatinya daripada menerima, yaitu tunjuk ajarnya, kebenarannya yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sifat yang ditakuti oleh seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menhadirnya sifat sombong, iaitu tidak mahu menerima kebenaran yang datangnya daripada Allah maupun daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di rumah Allah, Allah telah meringankan kepada kita dan memudahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Dan itu di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk melakukan kebaikan. Kerana Allah tidak peduli siapa kamu, Allah tidak peduli bermana kamu hebat ke tak hebat ke. Bila Allah mahukan kebaikan ke atas kamu, maka Allah akan ringankan jejak langkah kamu, kaki kamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beringankan lidah kamu membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meringankan lidah kamu memberi salam, memberi senyuman kepada saudara-saudara kamu. Dan itulah di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Allah meringankan dan memudahkan hamba-hamba-Nya melakukan kebaikan. Dan apa yang perlu kita buat ialah beramal ibadah. Dan apa perlu lagi yang kita buat ialah bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang sebegini, kerana Allah telah melimpahkan seluas-luas rahmat. Allah memilih kita berada di masjidnya, di rumahnya, untuk melakukan kebaikan, mendengar kebaikan, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam keadaan sebegini Allah kekalkan kita, Allah kurniakan nikmat istiqamah melakukan kebaikan hinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mahu bertemu dengan Allah, maka beramal salihah. Yang keduanya, jangan mensyirikkan Allah. Itu saja, beramal saleh dan juga jangan mensyirikkan Allah. Barulah dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malang sungguh nasib siapa orang yang diberi peluang hidup tetapi dia mematikan hatinya dengan melakukan maksiat
dan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia memegang masa. Orang ni seolah-olah dia memegang masa. Dia tahu bila masa meninggalnya, matinya, sakitnya, seolah-olah dia tahu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala merahsiakannya supaya kita sentiasa bersedia melakukan amal-amal yang baik, bersedia untuk menerima kematian yang bila-bila masa sahaja. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan di bilik air sekalipun, Allah Subhanahu wa taala boleh memanggil, iaitu nyawa kita, mencabut roh kita, dan itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu malam orang yang dikurniakan yang dekat dengan surau masjidnya tetapi tidak hadir di rumah Allah. Bahkan dia dengar akan kalimah-kalimah Allahu Akbar, dipanggil untuk mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia masih lagi berada di rumah mereka, sedangkan ada di sekeliling mereka surau dan masjid yang teramat dekat. Kalau hari ini kita boleh panjat Bukit Mor tinggi, naik setengah jam, turun setengah jam, bagaimana dengan anak tangga surau dan anak tangga masjid yang hanya beberapa langkah sahaja untuk masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tak salah nak mendaki, nak hiking, tak salah. Yang salahnya bila kita mengabaikan rumah Allah. Kita mengutamakan kesihatan kita, betul, silakan, tetapi jangan mengabaikan iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidupkan. Bukan hanya makan dan minum, bukan sahaja hanya berfoya-foya dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan, kita hanya duduk je dan dapat kebaikan. Hanya duduk sahaja telah mendapat kebaikan daripada Allah. Allah kurniakan sebaik-baik kebaikan kepada siapa? Kepada tetamunya. Orang yang pergi ke Mekah, Masjidil Haram dan Tanah Haram, Allah kurniakan mereka ini pahala yang berlipat kali ganda. Dan begitu juga orang yang duduk di tempatnya, kalau kita Malaysia lah, dan juga meringankan kakinya untuk ke rumah Allah, maka mereka juga diberikan kurnia-kurnia yang tertentu yang pastinya, iaitu kepada tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hari ini didiklah anak-anak kita, siapa sahaja yang berada dekat dengan kita, supaya mengimarahkan rumah Allah, sentiasa dalam keadaan nak dan ketagih untuk pergi ke rumah Allah. Kenapa? Kerana hari ini dia hanya belajar agama melalui YouTube semata-mata. Hingga kan sedang tengok YouTube tu, dia boleh melakukan perkara-perkara yang haram, melihat perkara yang haram, dan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu dalam masjid ini sekurang-kurangnya kita mendengar, menulis dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Sebab hari ini yang saya sebutkan di sini, kerana telah berlakulah fenomena yang satu lagi pada hari ini, iaitu dah berlaku, dah stop sekejap, ini patah balik, iaitu air ketum. Dah nak mula balik dah. Di tempat kita ni dah nak mula balik air ketumnya. Orang tua ke orang muda sama je air ketum. Dia nak apa kita tak tahu. Apa yang dia nak, betul nak tenaga. Sebelum ni tak ada tenaga. Itu di antara persoalannya. Mula-mula dia kata tak campur Ustaz, saya tak campur, saya minum yang ori. Betul, pada awalnya orang tu boleh lah macam tu. Kalau budak yang kita ajar macam tu, ori, lepas tu dia search lagi, dia tengok lagi, dia cari lagi. Oh, kalau nak power kena tambah, iaitu ubat batuk, tambah sikit. Nak power lagi, tambah lagi Coca-Cola. Nak lagi tak betul otaknya, tambah lagi ubat nyamuk. Godak, minum. Maka itu di antara perkara-perkara yang menyebabkan kita berada dalam keadaan yang mabuk dengan dunia. Kita mabuk dengan dunia. Di antara mabuk dengan dunia ini, kita berfikir sangat tentang makan minum kita, yang mana nak menguatkan tubuh badan kita. Hingga kan tak fikir bagaimana untuk membersihkan hati. Ramai hari ini orang nak lawa pada muka je.
Tapi nak lawa pada hati, tak ada. Nak cantik, nak indah pada hati, tak ada orang nak fikir. Kalau terlepas sesuatu yang berkaitan dengan iaitu kecantikan, dia rasa malang hidupnya. Tetapi dia tidak merasa malang hidupnya apabila terlepas satu kuliah. Dia tak rasa malang. Kerana setiap kuliah itu ada kebaikan. Setiap pengajian ilmu itu ada rahmat yang Allah nak berikan kepada hamba-hambanya. Tapi ramai mana yang sibuk dengan wajahnya, kulitnya, nak tegangnya, nak cantiknya, nak cerahnya, tetapi perhiasan hatinya dibiarkan. Ramai mana kalau lelaki dengan cincinnya, bajunya dan apa sahajalah, semuanya nak nampak indah. Perempuan dengan gelangnya, dengan kulitnya tak nampak cantik, tetapi hatinya diabaikan. Contoh, riak yang ada pada hatinya, biarlah macam itulah keadaannya. Sombong yang berada dalam hatinya, tak apalah. Dan apa lagi, hubbud dunia, cinta kepada dunia dalam hatinya, tak apalah. Sedangkan penyakit hati tadi itu akan dibawa sampai ke alam barzakh dan sambung ceritanya sampai ke yaumil mahsyar. Penyakit hati tadi, kalau tidak dibersihkan, dia punya bahananya dan bahayanya ialah sampai ke alam barzakh. Orang yang sombong nampak biasa je, nampak pakai jubah putih, kopiah putih, tapi sombong. Contoh, orang yang sedemikian walaupun zahirnya baik, seandainya ada sombong, maka ingat, disitulah tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita belajar agama bukan nak jadi bijak, bukan jadi pandai, tetapi kita nak berakhlak dengan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Itu sebab kita belajar agama. Ingat, tujuan kita belajar agama ni di antaranya bukan sahaja nak bijak, nak pandai. Kalau terhenti sampai situ, dapatlah bijaknya, pandainya dan plus sombongnya. Bila hanya nak bijak, pandai saja. Sebab itu didik anak kita bukan hanya bijak dan pandai, tetapi yang teratasnya ialah berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Kenapa Ustaz? Kerana Azazil hebat, guru kepada malaikat. Malaikat itu pun dah hebat, tapi di antara guru mereka ialah Azazil. Setiap langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, di mana tempat Azazil pergi, ada nama-namanya yang begitu hebat. Apa lagi disambung dengan hebatnya Azazil ini. Dan apa yang kurang pada Azazil ini, semua dia tahu, semuanya dipintar, semuanya dibijak. Bahkan dialah yang paling indah pada ketika itu. Apa yang kurang padanya? Akhlak. Azazil, siapa Azazil? Sekarang bertukar nama kepada Iblis. Bertukar nama kepada Iblis. Kenapa? Yang dia jadi tak hebat ni kenapa di sisi Allah? Kerana tidak berakhlak dengan titah perintah Allah, suruh dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata sujud, sujud je lah. Jangan fikir apa, sujud lah. Tak, aku orang lama, aku orang hebat, akulah yang bijak, akulah yang pandai, akulah yang ada pangkat, kedudukan dan sebagainya. Tengok sombongnya. Akhirnya Allah letakkan dua title pada iblis ini, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia derhaka dengan siapa? Dengan perintah Allah. Bahkan Allah telah memberikan kepadanya sebesar-besar nikmat kepadanya. Semuanya merasa hebat dengan Azazil pada ketika itu. Kalau Azazil datang, oh hebatnya Azazil datang ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, semuanya terasa hebat dengan hadirnya Azazil. Bila mana Allah murka kepada Azazil kerana tidak berakhlak dengan perintah Allah, maka Allah turunkan serendah-rendah darjat. Hanya dia derhaka, aba wastakbara, dan sombong. Contoh, orang belajar, orang ajar kita bab Al-Fatihah. Hari ni kita nak belajar bab Al-Fatihah. Al-Fatihah lagi. Tengok, sombong lagi. Bahkan sebutan kita belum lagi betul dan tepat, dan kita tak pernah pun bertalaqi
berhadapan dengan guru kita. Ustazah kalau perempuan dengan ustazah contoh, ataupun ustaz tolong betulkan bacaan saya, ataupun guru mengaji dia sama kita, tolong betulkan bacaan saya. Apa yang nak dibetulkan? Al-Fatihah. Lagi yang nak dibetulkan iaitu tahiyat. Apa lagi? Takbirul ihram. Apa lagi? Salawat. Apa lagi? Salam yang pertama. Saya nak betulkan rukun qauli dalam salat saya. Ramai mana yang boleh merendah diri, ramai mana yang boleh merendahkan hatinya, pakatnya, kedudukannya ketika mana nak belajar. Tak ramai. Apa yang ada padanya? Aku dah tahu, aku lagi bijak, yang ajar tu tak berapa bijak. Tengok. Sedangkan Allah menyuruh Iblis, Azazil ketika itu sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Tak kisahlah Allah suruh apa pun, bila mana Allah suruh kena buat. Tak kisah apa sahaja yang disuruh oleh Allah, sujud ke, rokok ke, apa sahaja. Tapi tak, dia ingkar dan dia sombong. Sebab tu didiklah anak-anak kita dan kita sendiri agar tidak sombong dengan surau dan masjid, tak sombong dengan Al-Quran. Ramai mana yang boleh berlama-lamaan, lama duduk dengan handset ni, tetapi tak lama dengan Al-Quran. Handset pun ada Quran, saya betul ada Quran. Baca ke tidak? Tak baca. Kadang tak baca pun Al-Quran yang ada dalam handset tu. Ada yang baca, tapi ramai yang tidak membaca. Kenapa? Sibuk dengan isu semasa, sibuk dengan hal orang lain, sibuk nak viralkan aib orang lain, sibuk nak korek-korek rahsia orang lain. Subhanallah. Hinggakan dia terlupa tentang aibnya, dia terlupa tentang aibnya. Sebab tu sama-samalah kita berada dalam keadaan merasakan diri ini serba tak sempurna, rasa tak pandai, lebih baik daripada merasa pandai, merasa bijak, merasa ilmu penuh di dada. Kerana itulah yang menyebabkan Iblis terkeluar daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada budak tu tegur kita, terimalah. Walaupun kita nampak budak tu macam jahil, dia tak apa. Kalau dia tegur kita benda yang betul, kita kena terima. Kita ni pergi masjid dah 30 tahun. Satu hari budak dia tegur kita, pakcik, yang bahagian tumit tu tak kena, bahagian kaki tu, yang kita basuh kaki tu, tumit tak kena, kita lalu macam tu je. Budak tu tegur. Kita kalau betul, kita ni tak sombong, kita akan terima, kita akan betulkan. Terima kasih ya nak betulkan pakcik, kita pun basuh kaki kita mana yang tak kena. Itu je, itu sahaja. Bukan yang kau pun tahu, aku dah 30 tahun makan garam dulu contoh, dah tak boleh terima. Maka yang demikian ialah kesombongan, kerana tidak menerima kebenaran. Kadang-kadang orang tegur baca Al-Fatihah kita, tegur cara kita dan sebagainya, dan kita tidak boleh menerima kerana kesombongan yang ada dalam dada kita, dalam jiwa kita. Sebab tu saya kaitkan tadi dengan yang mil ketum tu lah, beberapa tempat saya sebut, supaya anak kita ni jangan terlalu lalai. Bila lalai dia akan jauh lagi. Hari ni dengan ganja ni, betul kan anak aku main ganja, sihat dia, tubuh dia makin gemuk je. Betul lah, memang macam tu ganja. Ganja itulah keadaannya, makin diambil makin gemuk. Selera makan tu lebih, selera makan tu lebih, cakapnya pandai, akunya lagi. Lepas tu kalau dikemas rumah tu, bagusnya dikemas rumah, betul, dikemas rumah, tapi dia mengambil sesuatu yang dilarang. Ambil lagi dengan air ketumnya, yang tu boleh patah balik tau, boleh patah balik. Ada yang tak boleh patah balik, iaitu syabu, ais, tak boleh patah balik lagi dah. Mana-mana anak kita yang mengambil syabu ataupun ais, dia agak sukar untuk berpatah balik, agak sukar. Sebab tu pastikan anak kita sendiri, tengok dia keadaan dia. Sebab dia suatu hari, sebab syabu dengan ais ni sehari nak kena ada RM80, nak kena ada RM80. Kalau tak ada pun separuh harga, tapi jadi pengedar, iaitu pengedar. Hari ni kalau tertangkap ada barang dan sebagainya, tengoklah hukumannya. Ada yang 12 bulan, ada yang 8 bulan, tengok keadaan dia. Ada yang kena denda 5-6 ribu dan sebagainya. Sepatutnya kita ambil duit itu letak dalam tabung masjid 5-6 ribu.
tapi kena bayar saman dia, reman dia dan sebagainya. Sebab tu sama-sama hari ini kita didik dan berdoa. Kalau selama ni kita sembahyang hajat hanya 2 rakaat, lebihkan 4 rakaat, hinggakan kepada 12 rakaat. Sebab terlalu bahaya. Hari ni orang tak perang lagi dengan pisau mungkin, dengan pedang lagi, tapi dia berperang dengan benda-benda yang memabukkan. Contohnya tadilah ais dan syabu. Anak saya semua perempuan, tak main. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Anak kita semua perempuan. Mereka juga terlibat, bahkan menjadi pengedar kepada sesuatu yang diharamkan. Ini yang saya nak sedikitkan sedikit tentang isu semasa yang ada di sekeliling kita. Seterusnya, tengok sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni? Manusia memang keras kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibn Adam, istaqamatis samawati fil hawa bila amalin bismi wahid min asma'i wa lam tastaqim qulubukum bi alfi mau'izah min kitabi. Apa maksudnya? Wahai manusia, 7 lapis langit tegak di udara tanpa tiang. Yang pertama, Allah nak isytihar, Allah nak beritahu bahawa Allah tegakkan langit ini tanpa tiang. Bila kita tahu dah langit ni tanpa tiang, sepatutnya apa? Kita tahu yang pertama, Allah terwujud dan Maha berkuasa. Yang kedua, mesti ikut, mesti sembah, mesti taat kepada Allah. Bila Allah isytiharkan sebegini, aku yang mendirikan langit, 7 langit itu dengan sendirinya, dengan kuasanya, tanpa tiang. Allah yang dirikan, tak termasuk kaki tangannya, tak. Allah yang dirikan langit. Dan sungguh itu merupakan tanda keimanan kita kepada Allah. Sepatutnya bila dah tahu ada langit tanpa tiang, bertambahlah iman kita kepada Allah. Sepatutnya. Sebab itu yang tinggi, kalau tengok yang dekat, tapak tangan kita ni, ibu jari kita, cap jari kita dan sebagainya, tak sama. Tak sama antara satu sama lain. Itu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak fikir, maka tak dapatlah iman kita bertambah. Hanya kita lalu sahaja di bawah langit. Ada juga orang tu lalu di bawah langit, tak fikir yang langit menjadi saksi kepadanya, yang langit yang mana Allah jadikan tanpa tiang, yang Allah tunjukkan kekuasaannya. Tak rasa. Ditengok langit, tapi tak rasa apa pun tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan apa yang Allah berikan tadi, hanya dengan satu nama daripada nama-nama itu. Satu nama je. Nama yang mana tidak disebut. Nama mana tidak disebut. Cuma Allah ada 99 nama. Ada yang kata 100 lah. Ada yang ada 1000 nama Allah. Ada kitab 1000 nama Allah. Ada yang 3000 nama Allah. Daripada semuanya itu, Allah ambil satu namanya dengan sifatnya sekali, Allah jadikan langit tanpa tiang. Betapa hebatnya dan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara keimanan kita kepada Allah. Hari ini kita belajar agama, pandang diri macam mana? Kita rasa kita hebat, kita rasa kita dah alim, kita rasa kita ni lebih tahu daripada orang lain. Bukan macam tu belajar agama. Belajar agama, makin rasa rendah diri di hadapan Allah, dan makin kuat kita rasa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Itu yang sepatutnya kita belajar. Bukan makin belajar makin jahat akhlaknya, makin belajar makin jauh daripada kelakuan-kelakuan yang baik. Sebab ada juga yang seperti itu, makin belajar, kenapa ni makin belajar agama? Dah lama belajar agama, tapi perangainya tak sama dengan ilmu yang dipelajari. Kerana niatnya, itu pentingnya. Kita datang ni, niatnya mestilah untuk beramal dengannya. Itu duduk ni nak beramal dengannya, dengan ilmu agama. Bukan kita nak kumpul ilmu, lepas tu nak rasa pandai, kan? Bukan kumpul ilmu nak rasa bijak, nak rasa itu dan sebagainya. Tidak. Ada setengah belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fiqh dan tasawuf, tetapi dia nak rasa pandai daripada orang lain. Aku nak rasa pandai daripada kawan aku kat KL, aku nak rasa pandai daripada adikku, daripada abangku dan sebagainya. Tidak.
Kita hanya untuk mengenal diri kita yang lemah. Yang kedua, kita nak mengenal Allah dan nak meyakini bahawa Allah lah yang maha agung. Itu sahaja yang kita nak belajar, supaya kita sentiasa dekat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan langit hanya dengan satu namanya sahaja. Lagi, tetapi hati kamu tidak lurus. Hati kamu ni tidak lurus, tidak betul, tidak ada kesungguhan untuk mendapat hidayah Allah, taufik Allah, tak lurus. Ada dia bengkoknya, ada dia nak ke tempat lain, nak fikir lain, kerana hatinya yang tidak lurus. Lagi, walaupun dengan 1000 pengajaran daripada kitabku. Allah turunkan, Allah tunjuk langit yang pertama, tak nampak juga. Allah turunkan Al-Quran. Ada dalam Al-Quran itu 1000 pengajaran, 1000 pengajaran, bahkan lebih daripada itu. Ramai mana yang ambil? Contoh yang pernah kita sebut dahulu, bila mana kita membaca surah Al-Qalam. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Contoh, nun saja. Nun. Orang tadi kita, makcik baca apa makcik? Nun. Apa makna makcik? Nun tu tak tahu. Nampak tak? Kita tak tahu apa maksud nun. Nun tak tahu apa maknanya. Dan tanda kita ni lemah, kita baca je. Tanda kita ini tunduk dan patuh kepada Allah dengan huruf nun tadi kita baca. Sebab ini kalam Allah, kata-kata Allah, kita baca je. Itu tanda Allah nak tunjukkan kepada kita hanya huruf nun sahaja. Kita pun dah tak tahu dah. Nun sahaja. Sedangkan kita belajar dah lama, tauhidnya, fiqhnya, tasawuf, tafsirnya, hadisnya. Nun tak tahu. Wallahu a'lam. Bermakna kita ni pancarkan, cerminkan pada diri kita, aku ni jahil, aku ni berhajat kepada Allah, aku ni berhajat kepadamu ya Allah, ajarkan kepadaku ya Allah. Itu di antara kaf ha ain sad. Kebetulan ke tu? Tak. Memang Allah yang kurniakan ayat-ayat tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita kenal diri kita. Aku ni jahil, aku ni tak tahu apa pun tentang huruf-huruf yang diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamim ain sin qaf. Tak tahu. Itu di antara pengajaran yang sedikit yang boleh kita ambil. Bahkan banyak pengajaran, malangnya ada yang tidak mengambil pengajaran daripada apa yang dibaca daripada ayat Al-Quran. Banyak kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dah baca ke belum? Surah Yusuf tak baca. Surah perempuan dah baca belum? Tak baca. An-Nisa tak baca. Surah Laba-Laba tak baca. Surah Semut tak nak baca, tak sempat baca. Baca surah apa je? Tak sempat baca. Sibuk dengan sawit. Dah harga mahal sekali. Harga mahal. Dulu durian mahal, duduk dalam kebun. Surah pasti tanya dah, duduk dalam kebun. Sebab takut orang curi, tak apa. Takut orang curi, duduk dalam kebun, buat rumah dalam kebun. Akhirnya tidak mendapat apa-apa pun kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, atas kepala kita, di atas sana ada langit yang tidak ada tiang. Di hadapan kita ni, yang dekat dengan kita ada Al-Quran. Ada kitab yang 1000 pengajaran. Seandainya kita tengok langit pun tak ambil pengajaran, tengok Al-Quran pun tak ambil pengajaran, apa tanda tu? Kita ni memang keras kepala. Tajuk ni memang macam tu, keras kepala. Memang keras kepala. Bermakna keras kepala termasuk keras hati. Tak peduli pun Quran ke, tak peduli. Siapa yang peduli tengok. Orang peduli Quran sehari dia akan baca 1 muka surat dengan maknanya. Ini orang peduli. Akhir zaman ni, akhir zaman sekurang-kurangnya 1 muka surat dibaca dengan terjemahannya. Dulu saya sebut 1 ayat, saya tambah lagi 3 ayat, saya kata 10 ayat.
Hari ini saya sebut satu muka surat. Bacalah satu muka surat berserta dengan terjemahannya. Akan datang mungkin saya akan sebut sekurang-kurangnya 200 ayat sehari. Barulah kita ni betul-betul dengan Al-Quran. Sebab dia mukjizat. Dia itu mukjizat adalah kalamullah, kata-kata Allah. Dan mukjizat perkara yang mencarikan adat, yang kekal, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni mukjizat siapa ni? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alah kita nak mencari bulan terbelah, tak payah. Nak cari yang pelik-pelik tungkat jadi ular dan sebagainya, tak payah cari. Memang dah ada diceritakan dalam Al-Quran. Cuma baca dan mengambil pengajaran. Seandainya kita masih lagi jauh daripada Al-Quran. Kalau ada mood baca, tak ada mood tak baca. Boleh ke dengar Al-Quran macam ni? Tak boleh. Tak ada akhlak kita dengan Al-Quran. Kecuali yang uzur, itu pun dia rasa nak baca. Yang uzur, tak apalah. Dah uzur, Allah bagi cuti ABC, Allah bagi cuti, tak apalah. Yang Allah tak bagi cuti ni, yang nakkan syurga Firdaus, yang nakkan syurga yang paling tinggi, tapi dia lah yang paling malas. Orang dulu sehari bukan macam tu, kadang-kadang seminggu beberapa kali khatam. Kadang 3 hari, kadang seminggu. Orang dulu khatam Al-Quran. Hari ni seminggu 7 ayat belum tentu. Seminggu 7 ayat belum tentu. Subhanallah. Membaca Al-Quran tu selain daripada suratul Fatihah dalam sembahyang kita, bacalah Al-Quran. Dan di situ ada banyak, lebih 1000 pengajaran yang Allah nak berikan kepada kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada hari ini, Allah berikan kebaikan kepada semua. Allah kumpulkan kita, Allah ringankan kita semua untuk hadir ke rumahnya, melimpahkan rahmat kepada kita, keampunannya. Mudah-mudahan sebelum kita sampai ke rumah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosa kita dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita berharap kepada Allah dan juga kita yakin kepada Allah yang Maha Pengampun, maka Allah akan ampunkan. Kalau kita tidak ada harap kepada Allah, yang tidak meyakini kepada Allah Al-Ghafur Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun segala dosa, yang sentiasa mengampun akan hamba-Nya, maka tidak ada gunanya. Mestilah berharap dan juga yakin kepada Allah yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan sebelum sampai ke rumah, Allah telah menghapuskan akan dosa-dosa yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru kami, dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah meninggalkan kami, ya Allah, sedang diazab oleh-Mu, ya Allah, angkatkanlah azab bagi mereka berdua, ya Allah. Kasihanilah mereka berdua, ya Allah, sebagaimana mereka berdua mengasihi kami, ya Allah, di waktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, dalam keadaan sakit, ya Allah, sembuhkanlah mereka berdua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kekasaran kami, ya Allah, tidak bertanggungjawabnya kami, ya Allah, terhadap adik-beradik kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah. Mungkin ada di kalangan mereka yang sakit maupun yang susah, ya Allah, tetapi kami abaikan mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampunkanlah dosa kami terhadap pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah terhadap pasangan hidup kami ya Allah. Kadang-kadang kami kurang mendidik mereka ya Allah. Bahkan kadang-kadang berlaku kami mengasari mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah terhadap anak-anak kami ya Allah. Kali kami kurang mendidik mereka ya Allah, kami kurang membimbing mereka ya Allah, dan kami tidak mengajak mereka ya Allah kepada rahmat-Mu ya Allah, petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengasihi kami ya Allah dan tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, nescaya kami tergolong dari golongan orang-orang yang rugi ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah. Himpunkan kami semua ya Allah. Himpunkan kami semua ya Allah di mahsyar-Mu nanti ya Allah, bersama dengan orang-orang yang beriman ya Allah. Dan kurniakan kepada kami semua ya Allah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah saudara-saudara kami ya Allah, muslimin muslimat ya Allah yang bakal mengerjakan haji dan umrah ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah, agar mereka menjadi tetamu ya Allah untuk mengerjakan haji maupun umrah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allati tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurahu wa tuqada bihi al-hawariju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'adu illa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi kasmi kafar dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah barakallah. Terima kasih banyak. Terima kasih.